Sambungannya, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Fahamilah betul-betul bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalang, membatasi tahwil. Kalau ucapkan mudah juga. Kita kalau pergi haji, umrah, Mekah tu ada jalan tahwil. Jalan ni sepatutnya macam ni. Tahwil, kencongan kalau bahasa kita ni bilang kan. Jadi Allah, salah satu kekuasaan Allah, Dia boleh menghalang hati kita daripada tak beriman. Begitu juga menghalang hati orang kafir tak beriman, menghalang hati orang mukmin tak jadi kafir. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitulah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusahalah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada ketergelinciran, supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tak nak mendengar, jangan sampai tak nak memperkenankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, sebab hati kita ni dalam hadis-hadis yang akan dibaca nanti, dia terletak di antara asabi', di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka hati Allah Taala. Oleh sebab itu, bila kita tahu wa'lamu ketahuilah, maka kita mesti tahu betul-betul bahawa Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati, boleh menahan hati kita. Hati seseorang itu yahulu bainal mar'i wa qalbih, menghalangi, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan ketahui juga, ya, istajibu tadi, mintalah perkenankanlah sungguh-sungguh apa yang Allah panggil dan Rasulnya panggil, ajak. Wa annahu, dan ketahuilah juga, annahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilaihi tusyarun, hanya kepada Dialah kita ni kembali. Inna wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi? Selalu saya sebut asal ayat itu kalau ayat biasa, wa annahu tuhsyaruna ilaihi, sesungguhnya kamu akan dihimpun, dikembalikan, dihimpunkan mahsyar mana? Ilaihi, kepada. Itu ayat biasa. Tapi ayatnya kata wa annahu ilaihi. Ilaihi itu diletak di depan. Bila yang di belakang sepatutnya di belakang, letakkan ke depan, maka terjadilah maknanya hanya wa inna ilaihi raji'un, yang asalnya wa inna raji'una ilaihi, kita ni kembali kepadanya. Tapi bila ilaihi raji'un, hanya kepadanya lah kita kembali. Yang ini wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kita besok dihimpunkan. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi oleh sebab itu istajibu, bersungguh-sungguh kita memperkenankan apa yang Allah ajak. Dah tu, bila kita dah agak-agak termasuk memperkenankan perintah-perintah Allah dan ajakan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala ni, maka berdoalah kita. Kita tolong sama Allah Taala supaya hati kita ditetapkan. Maka banyaklah hadis-hadis di sini dikatakan, di antaranya hadis Nabi SAW banyak sangat mengatakan atau membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi bukan seorang nabi, khairul bashar, sebaik-baik manusia. Tapi Nabi SAW takut Allah palingkan hati kepada yang tak baik. Takut Allah halang hatinya daripada perkara-perkara yang baik. Jadi Rasul sangat banyak mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati,
yang macam menukar ini itu bolak-balik lah hati. Tuan hati ni namanya qalbun. Okay. Qulub. Qalbun tu hati. Qulub tu banyak. Mengapa dikatakan qalb? Qalb ni bahasa Arab balik. Sudip daripada peklab, alat untuk membalik. Jadi hati kita ni dinamakan qalb kerana sifat hati itu memang berbolak-balik. Kejap nak ni, kejap nak itu. Kejap nak merah, kejap nak putih. Jadi bila hati itu dikatakan qalb, maka sesuailah dengan sifat itu. Dia berbolak-balik. Jadi kita mohon supaya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati-hati, sabbit qalbi ala dinik. Kekalkan hati, sabitkan hati, tetapkan hatiku supaya berada sentiasa dalam agama kau. Ala dinik, di atas agama. Ala ni kalau ini agama kita. Mana ke mana agama tu kita ikut. Macam ilzam. Ala tu faedah dia dalam bahasa ilzam. Ilzam maknanya untuk sentiasa, terus menerus. Jadi ala dinik, jadikanlah hati aku ini tetap ala dinik, terus menerus di atas agama engkau. Tuan membaca doa, khususnya doa yang sebelum salam. Sebelum salam. Sudah selesai fil alamin innaka hamidum majid, baca Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Ya, kemudian wa anta a'lamu bihi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa la ta'nika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ma firli ma qaddamtu wa akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Ini antal muqaddim wa antal muakhir, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sabitkan hatiku untuk atas agama engkau ni dan atas mentaati engkau. Subhan ini kuntu minadh dhalimin. Ini banyak buat tadi. Tuan-tuan jangan lupa doa. Kalau boleh tu imam panjangkan begini. Bacaan selepas bil alamin innaka hamidum majid. Ada beberapa doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Itu ya angkut kita hati. Pagi elok potangkan dah lain macam. Biasa gitu kan. Masjid ya elok. Luar di masjid hilang selipar kawan balik. Kan lama tu kan. Anda kan Assalamualaikum dengan tangga masjid. Kan hilang selipar kawan balik. Selipar baru. Mahal lah. Dia tahu pula harga tu. Lepas hilang Assalamualaikum yang tadi. Hilang doa-doa. Satu. Yang kedua tuan-tuan. Pernah Nabi SAW ditanya. Sudah mengingat. Ayyu du'ain asma'. Ya Rasulullah, doa yang mana yang paling didengar, yang paling mustajab? Rasulullah kata jawfil lail, tengah malam. Tahajud tu, yang tengah malam tu tidak bertahajud tuan-tuan. Kalau bangun dari tidur tu, bacalah doa sekurang-kurangnya Fatimah doa tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu untuk Allah. Kemudian doa Allahumma ighfirli, Allahumma hdini, Allahumma rzuqni. Tiga, Allahumma ighfirli, Allahumma hdini, Allahumma rzuqni. Ketika kita puji Tuhan, ya, Engkau Maha Suci, subhanallah bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dia kata sedap. Betul. Subhanallah betul. Alhamdulillah betul. La ilaha illallah betul engkau. Allahu akbar betul engkau. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Fa'al, aku dah buat. Allahumma hdini, ya Allah tunjuk aku. Fa'al, aku dah buat.
Allah marzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Maaf, aku buat. Maknanya doa tengah malam sebaik-baiknya duduklah. Ya, kalau malas sangat duduk ngantuk kona kan. Ya, pojok tengah malam tadi sampai 12 balik baru tidur. Tapi kadang-kadang Allah Taala kirim dia punya tentera nak usik kita. Supaya bangun tengah malam ada nyamuk seekor kan atau lalat ke atau apa-apalah. Kita bangun. Kadang-kadang kita tak buat perkara ni. Kita tak perasan ada malaikat kadang-kadang, ada tentera Tuhan bangunkan kita, tapi kita buat tak edak. Ambil kesempatan. Kurang-kurangnya berdoa. Tapi kalau boleh duduklah. Kalau boleh lagi sembahyanglah. Sembahyang nak jumpa Tuhan. Mengapa kau sembahyang? Rindukan Tuhan. Mengapa kau sembahyang? Aku nak dekat kepada Tuhan. Aku nak bercakap. Aku nak minta sama Tuhan. Yang kedua, tengah malam. Yang kedua, apa namanya ni? Selepas sembahyang fardu. Doa selepas sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni selepas, ramai ulama kata selepas tahiyat, selepas min alamina innaka hamidum majid itu lepas. Dubur al-maktubah. Dubur di belakang setiap sembahyang fardu. Dubur ni setengah ulama kata dubur lah bahasa kita, dubur kan. Dubur ni dia melekat. Macam dubur kita melekat. Jadi apa yang melekat sembahyang tu? Sebelum Assalamualaikum. Bila dah Assalamualaikum tu dia dah lepas. Dubur aku tulisan berubah. Di belakang setiap sembahyang. Jadi ada ulama tafsirkan macam Tuhan nak doa selepas zikir, selepas apa, buat juga lah. Tapi yang ini pun buat. Sebab Nabi SAW salah satu tempat berdoa di situlah. Salah satu doa yang paling penting adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi anda. Jadi kita amalkan lagi. Kalau hafal lah, kalau tak hafal boleh nanti diuruskan, kan. Ya. Jadi ada hadis ni macam itulah. Rasulullah SAW takut kerana hati dia itu terbalik pada yang tak elok, berubah. Maka selalu dah itu dah. Ya Rasulullah SAW macam ni. Apalagi lah kita. Maka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, amanna jika wabima jika bin. Ya Rasulullah, kami beriman dengan engkau dan beriman dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina. Takutkah engkau sama kami, ke atas kami ni? Maksudnya, takutkah engkau keadaan kami ni boleh berubah, tak menyokong engkau lagi, tak terima lagi ajaran engkau? Rasulullah jawab, na'am, iya. Maknanya Rasulullah takut pada umat itu, pada sahabat itu, bukan pada umat yang kita jauh. Pada sahabat itu dia takut, sahabat dia bolak balik, tukar hati. Lagi Rasulullah kata, innal qulub baina asbi'aini min asabi'illah ta'ala yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati ini di antara dua jari, bukan ni nak memahamkan, di antara dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha, dia boleh balikkan. Kalau kita lah, kalau kita dua jari kan boleh dibalikkan. Itu nak menerangkanlah, bukan mentasbih dalam bahasa tuan-tuan. Ini Ustaz Mujassimah ni menjisimkan Tuhan. Bukan menjisimkan Tuhan, itu sekedar pemahaman. Tapi hadis tu macam tu lah, di antara dua jari. Jangan tanyalah jari Allah Ta'ala macam mana. Jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana? Hadis ni kata jari. Dalam Al-Quran kata ya Allah, tangan Allah. Jangan bayangkan makhluk ni. Jadi ada dua pendapat ulama salaf tu kata, macam Imam Malik, Imam Nawawi pun dalam tafsir Ibnu Katsir ni dikatakan macam ikut apa yang jangan tanya. Imam Malik kata
Al-istiwa maklum, wal imanu bihi wajib. Istiwa bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Rahman itu di atas aras istiwa. Bahasa Melayu bersemayam lah. Jadi kata Imam Malik, istiwa maklum. Istiwa itu diketahui. Wal iman bihi wajib, beriman dengannya wajib. Kalau Al-Quran kata, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya-tanya bab bid'ah. Jadi supaya kita jangan termasuk orang yang bid'ah, jangan tanya. Kullu ma khatara bi balik, Allahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas di hati kamu tentang Tuhan, Allah berlainan dengannya. Itu pendapat pertama. Jadi biarkan macam tu dan pastikan kita tak bayangkan, kita tak tanya macam, sebab Allah tak ada macam. Ya. Pendapat kedua yang ulama-ulama salaf, ulama-ulama ke belakang selepas sahabat-sahabat tabi'in, mereka takwilkan ya tentu tangan, tapi ditakwil menjadi kekuasaan. Begitu juga dengan jari, takdirkan dengan kuasa Allah Ta'ala membolak-balikkan hati. Pulanglah kepada tuan-tuan mana yang tuan-tuan lebih selesa. Tapi saya lebih selesa ikut makna ni, tapi jangan bayangkan. Jadi di antaranya Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, sesungguhnya hati-hati ini di antara dua jari asbi'aini, dua jari, tak tahu jari yang mana. Sebab Allah tak boleh nak dimacamkan macam kita ni, ada jari tunjuk, jari tengah. Di antara dua jari macam tu ya. Daripada jari-jari Allah. Berapa jari Allah tu? 5 orang, jangan cakap. Jangan tuduh macam-macam. Itu namanya mujasim. Ya. Jadi bila dibidikan tadi tu, dia sekadar nak memahamkan ajalah bahawa Allah Ta'ala tu, hati kita tu terletak di situ, dan Allah akan pulak-balikkan. Mudah maknanya. Mudahnya Allah Ta'ala membuka hati kita tu. Jadi kita doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau boleh sambil sujud tu doa. Ada ulama-ulama mengatakan doalah dalam sujud tu jangan tinggalkan 3 perkara. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka taubatan qabla al-maut. Ya Allah, aku minta kepada Engkau taubat sebelum mati. Ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau berilah aku penghabisan yang baik. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Empatkanlah. Ya. Asal sembahyang sunat lah. Jemaah lah 3 kali sujud, 3 kali bangkit. Kalau panjang mana kan, itu imam. Imam pun kalau panjang-panjang pula sujud kan. Baca 3 kali itu cukuplah. Kecuali jemaah-jemaah khusus. Jadi kalau ramai, cukuplah 3 kali. Jadi bila kita nak baca, kita sembahyang sunat, kita seorang-seorang baca. Ya. Sunat seorang-seorang baca. Mudah-mudahan apa yang kita minta dalam sujud itu dikabulkan Allah Ta'ala. Sebab sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah dalam keadaan dia sujud. Maka banyakkanlah doa, kata Nabi SAW. Kemudian adalah beberapa hadis lagi lebih kurang macam tu. Ada tambahan, idza syaa an yuqimahu wa qamah. Hati kita ni tadi tempat dia di antara 2 jari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak meluruskannya, dia luruskan. Dan kalau dia nak wa idza syaa yudhirahu azamah. Kalau dia nak menggelincirkannya, dia gelincirkan. Kalau dia lencongkan hati kita lencongkan. Alhamdulillah. Jadi takutlah kita dengan keadaan ini. Tambah lagi ayat ini pula, Allahu a'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Maka kita berdoalah banyak-banyak. Jangan anggap kita ni orang yang dah lulus pernah tak payah doa-doa kan. Sebab saya dah
ahli syurga. Jangan kita ni, saya baca seorang sahabat, dia kata orang-orang kalau tinggal dia punya tahajud sekali, dia mengamalkan tahajud. Macam tu. Pernah tinggal tahajud semalam. Sebab mereka pernah dengar Rasulullah SAW datang ke rumah Ali yang dalamnya ada Fatimah, ada keluarga, tidur jam 3. Lah, kamu tidur masa kau berdoa, masa seronoknya beribadah, kamu ni semua tidur. Ini Rasulullah tak suka pada orang yang tidur pada masa-masa seperti malam terang. Jadi orang-orang dulu, ulama-ulama salaf, kalau dia tinggal tahajud semalam, dia macam terasa kena masuk neraka. Betul. Pernah saya dengar ceramah ni hadis. Dia dari muda sampai lahir tua tu 2 kali dia tak tahajud. Bayangkan. Dia dengar, Masya Allah. Yang kita pula baru sekali tahajud dah terasa macam ahli surga. Apa? Jadi tuan-tuan, anggaplah diri kita ni dalam ancaman sebenarnya. Bolak-balik. Jadi banyak-banyaklah doa macam ni ya. Kemudian masuk kita kepada ayat yang 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takwalah, takutlah, jagalah dasar kau yang dijaga. Hindarilah, jagalah olehmu fitnah. Fitnah ni bala, bencana, ikhtibar, ujian, ya, azab kan? Azab, yang azab tu la tusibanna alladziina zalamu minkum. Azab nanti kalau Allah turunkan, dia tak menimpa kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu khassah, secara khusus sahaja. Jadi kalau ada orang zalim yang dia sepatutnya dia azab, tapi azab tak kena sama dia, kena sama orang yang tak zalim pun kena, sama orang adil pun kena, sama orang soleh pun kena. Jadi takutlah kamu. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, jangan kita membiarkan kezaliman. Buat zalim itu Tuhan lah. Jika dia tidak buat zalim, kadang-kadang tidak buat dosa, tidak buat maksiat. Tapi bila kita tengok orang buat maksiat, dia tak ada. Seakan-akan kita redha, kita bisu. Jadi orang kata Malaysia bisu. Itu apa? Suka. Seakan-akan kita suka. Bahkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Sufyan bin Uyainah, dalam kitab tu ada dikatakan semua benda ni ada kata asal, bukan dari Nabi. Kata asal ni dari sahabat-sahabat. Hadis ada juga, tapi di hadis itu banyak yang katakan lemah, termasuk Al-Albani sendiri. Dia kata, dikatakan Nabi SAW kata bahawa ada seorang malaikat yang disuruh untuk menghancurkan satu negeri, membinasakan satu negeri. Malaikat jawab, Ya Rabb, di dalamnya ada orang yang soleh, dan di dalamnya ada sekumpulan yang adil, yang rajin beribadah.
dijawab oleh Allah Ta'ala, an babihi qabda, mulakan diri dia. Pasal apa? Pasal dia tak nak mencegah kemungkaran, dia nak beribadah pribadi. Jadi tuan-tuan hati-hati ayatnya. Kita menjadikan, walaupun kita tidak buat maksiat, tidak langsung berbuat maksiat, tetapi kita mesti jangan berdiam diri, mesti ubah. Ra'a minkum munkaran, siapa yang di kalangan kamu ada melihat kemungkaran, falyughayyirhu, hendaklah dia ubah. Ubah dengan apa? Dengan apa kita boleh ubah? Dengan tangan, dengan puasa, ubah. Dengan kirim surat, ubah. Dengan diam. Kalau tak sanggup, tapi lisan ni, nanti dah cakap. Tak ada cakap. Yang anak kita tak ada cakap. Kita kaki masjid, tapi anak tu biar. Kan sangat aneh manusia ni, bila mak dia bertutup jalan dengan anak dara dia yang tak tutup. Apa arti saya mak? Apa tugas mak? Mak bertutup tuan, kaki masjid, ayah kaki masjid, tapi anak tak tutup orang. Masya Allah. Jadi ini bencana. Jadi kita harus berperan aktif untuk mengajak orang, mencegah kemungkaran. Kalau tidak, walaupun kita tak buat mungkar, tapi orang tu buat mungkar, kita tak halang, maka kita mungkar. Jadi itulah ayat ini, takutlah kamu, jagalah diri kamu dari fitnah, yang fitnah itu, bala bencana itu tidak saja menimpa kamu. La tusibanna an-nar, tuan-tuan, patutnya la tusiban, tidak menimpa. Musibu, la tusibu, tidak menimpa. Musibah, tidak dimusibahkan atau tidak mengenai, menimpa. Tapi bila pakai na, oh itu sungguh betul tu. Nak sungguh ni ada dua, pakai nun. La tusiban, itu ringan. Kalau nak berat lagi, la tusibanna, berat. Mana yang sungguh tu betul lah. Jadi hati-hati dengan ancaman ini, dengan cara cegah orang yang buat kemungkaran, cegah orang yang buat zalim. Kita ada ayat 110 Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik. Khair ummah, bukan yang lebih baik, tapi terbaik. Ukhrijat linnas, yang dimunculkan, yang diwujudkan di kalangan manusia. Apa yang manusia ni, tapi kamu yang mula-mula sahabat itu pada umat ni semua, umum lapas itu umat yang paling baik. Apa alasan kita ni umat paling baik? Tak perlu Nabi Ma'am dan hauna dan tu'minuna billah. Kamu ni umat yang terbaik sebab kamu amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman. Tengok tuan, amar ma'ruf, nahi munkar, beriman. Diutamakan Allah Ta'ala dalam ayat itu amar ma'ruf, nahi munkar, baru beriman. Padahal iman yang asas pokok. Tapi dalam ayat itu menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebab apa? Bila ini tak jalan, iman pun boleh tercabut. Ada dalam surah Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Tuhan kamu tak patut membinasakan satu negeri itu dengan zalim, sedangkan ahli penduduk kampung, penduduk negeri itu muslimun. Muslimun itu apa? Membuat islah, membuat kebaikan, bukan soleh. Ya tuan-tuan, ayat itu bukan solehun, orang-orang soleh, bukan orang-orang soleh. Orang soleh itu dia sendiri, dia soleh, dia beramal soleh. Tapi ayat itu menunjukkan Tuhan tidak akan hancurkan suatu negeri itu kalau di dalamnya ada yang muslih.
Apa Muslim? Dia membaiki. Dia sendiri soleh, kemudian dia membaiki orang-orang yang rusak. Amar ma'ruf nahi munkar. Mana ayat itu? Kalaulah negeri itu tidak ada orang yang membuat baik, membuat Islam, maka negeri itu akan dihancurkan. Jadi tuan-tuan, ayatnya adalah asas daripada wajibnya amal ma'ruf dan nahi munkar. Janganlah kita sampai kita seorang yang masuk ayat lain biarlah itu tak ada kono-kono dengan saya. Jadi jangan macam apa, ada 3 ekor tegal, merah, putih, hitam, batang masih makannya yang merah, yang putih yang hitam tu tak apa, yang makan merah, tak ada kena-mengena sama saya. Habis yang hitam yang merah ni makan pula putih. Apa kata hitam? Tak apa, dia makan yang merah, yang putih je, saya pun tak makan. Tak ada kena-mengena. Lama-lama habis ni ketika. Sebab apa? Mencegah usaha nak meninggalkan kezaliman. Jadi habislah kita ni besok. Bila kita abaikan tanggungjawab dan taklah jadi umat kita ni umat yang terbaik. Maka ada dikatakan ancaman la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la takhadunna 'alal khair aw yusitannakum Allahu jami'an bi'adab. Hendaklah kamu amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak orang, menggesa orang pada kebaikan, atau kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. La yushitannakum, Allah akan azab kamu. La yushitannakum Allah jami'an bi'adzabih. Atau tidak akan diazab, kamu layu amiranna alaikum syirarukum. Kamu akan diperintah, dikuasai oleh orang-orang jahat di kalangan kamu. Ini azab itu. Tidak datang tsunami. Ya, sebab kita di Malaysia, kedudukan pulau apa ni, negara Malaysia ni jauh daripada retakan-retakan apa namanya, lempeng-lempeng, macam-macam lah alasan kan. Tak datang tsunami, macam-macam. Tapi akan diperintah, kamu akan dikuasai, akan diperintah syirarukum, orang yang paling jahat di kalangan kamu. Mungkin belum sampai ya. Na'udzubillah. Summa yad'u khiyarukum. Kemudian lepas tu barulah berdoa orang-orang baik baru